Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam hari ini dalam kapsul hati siri yang ke-8. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, apa khabar semua? Moga-moga kita sentiasa berada dalam keadaan ceria dan diberkati oleh Allah SWT. Hari ini kita nak bicara tentang satu tajuk, iaitu berkata-kata dengan baik ataupun kalimah salimah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkara-perkara yang baik ataupun lebih baik dia diam. Apa yang nak dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini? Kalau kita tengok dalam kehidupan kita setiap hari, banyaknya ruang dan peluang masa yang kita ada untuk bercakap, sama ada dengan diri kita, dengan keluarga kita, kawan-kawan kita. Tetapi kadang-kadang kita terlupa dan kita kadang-kadang leka dengan kata-kata yang kita keluarkan. Kadang-kadang kita bercakap tentang sesuatu perkara yang menyebabkan orang lain terasa hati dengan kita. Kadang-kadang kita bercakap tentang satu perkara yang kita luahkan menyebabkan orang lain rasa marah pada kita. Dan kadang-kadang sebenarnya banyak kali kita bercakap, apabila kita bercakap orang lain confused dengan kita. Dan tuan yang dirahmati Allah SWT, Nabi menyebut hendaklah kita berkata dengan perkara-perkara yang baik, ataupun kalau tidak ada apa yang kita nak ucapkan, lebih baik kita diam. Itu yang terbaik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, lidah ini merupakan anggota yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk kita jadikan dia jalan untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kalau lidah ini kita tidak jaga dia, kita tidak pelihara kata-kata yang keluar daripada mulut kita, kita tidak berhati-hati, kita takut lidah kita mengeluarkan satu perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang kita tidak ingini. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang perkara yang sia-sia, kita bercakap tentang perkara-perkara yang menyebabkan kita berdosa, kita takut kita tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah mulut kita daripada kita mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain. Jagalah mulut kita daripada kita berkata pada perkara-perkara yang menyebabkan orang marah pada kita. Jauhkan mulut kita daripada bercakap perkara yang sia-sia, gurau-gurauan yang menyebabkan kawan-kawan terasa hati, gurau-gurauan yang menyebabkan kawan-kawan kita tak suka pada kita. Bahkan kalau kita pun, kalau orang bercakap tentang perkara yang tidak baik kepada kita, kita pun akan marah, kita pun akan terasa hati, kita pun boleh sentak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakcik-makcik yang selalu membawang di luar sana, hati-hati dengan mulut yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut ini boleh bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang bila kita tidak jaga dia, mulut ini takut-takut boleh membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita hendaklah kita melihat bagaimana Rasulullah bercakap. Kita kena lihat bagaimana sirah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bila berhadapan dengan sahabat-sahabat yang degil, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, yang tidak faham Islam, Rasulullah berdakwah dengan cara yang paling lembut, dengan kata-kata yang paling manis. Kita pun kalau kita berbeza pandangan dengan kawan-kawan kita mempunyai idea yang berbeza, kita nak bercakap tentang perkara lain dan dia berpandangan dengan cara yang lain, hendaklah kita bercakap dengan cara yang terbaik, yang tidak mengguris hati kawan-kawan kita, tidak mengguris hati orang lain, yang tidak menyebabkan orang lain lari pada kita. Tuan-tuan, dalam dakwah, antara alat dakwah adalah lidah, mulut kita. Orang yang berdakwah, pastikan bila dia berdakwah, mendekatkan orang kepada Islam, bukan jauhkan orang daripada Islam. Inilah yang dipesan oleh Nabi SAW kepada kita. Semoga kita menjaga lidah kita. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang saya nak saya kongsikan dengan kawan-kawan pada hari ini, lidah ini kita gunakan pada perkara-perkara baik. Apa yang kita boleh guna dengan lidah kita? Kita boleh
gunakan lidah kita untuk mengalunkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak zikir-zikir yang kita boleh alunkan, yang kita boleh lalukan lidah kita untuk membawa kita mudah jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antara zikir kalimah-kalimah yang baik adalah kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa lagi kalau kita bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu akbar. Kita menyebut kalimah-kalimah ini mendekatkan diri kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyebut dalam satu hadis, kalimatani khafifatani fil lisan, 'ala lisan. Dua kalimah yang ringan untuk disebut pada lidah kita. Thaqilatan fil mizan, berat pada timbangan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Apa dia dua kalimah ini? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah saja sebut subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah ini Nabi kata ringan di mulut tetapi sangat berat pada timbangan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Semoga kita menjaga mulut kita, jaga lidah kita, jangan kita bercakap perkara-perkara yang sia-sia, jaga amal kita, jaga peribadi kita, dan sentiasa kita rapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sucikan hati kita. Sekian kapsul hati siri yang ke-8 pada hari ini. Rakaman ini dibuat di Perpustakaan Tun Abdul Razak, kampus Dengkil. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.